Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi pengurusi majlis pada pagi ini, seterusnya muslimin muslimat, para tetamu Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini saya sekali lagi pada minggu yang ketiga diberi taklif untuk meneruskan kuliah bagi minggu yang ketiga daripada kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah yang mengandungi 294 hadis pilihan daripada kitab Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah alaih. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, pada pagi ini kita akan membincangkan hadis yang ke-50. Hadis ke-50 di muka surat 119 edisi Jawi. Hadis nomor 50. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a as-sawti bil-dhikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan hadis yang ke-50 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya mengangkat suara dengan zikir ketika manusia keluar daripada sembahyang fardu adalah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangannya, hadis tersebut menunjukkan bahawa mengangkat suara dengan zikir ketika keluar manusia daripada sembahyang fardu, yakni selepas memberi salam, adalah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat bahawa para sahabat telah mengangkat suara dengan zikir setelah selesai sembahyang. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diutarakan pada pagi ini adalah suatu hujah maupun alasan kepada amalan yang dilakukan oleh masyarakat kita pada hari ini. Satu terbitan daripada pejabat mufti negeri Perak, yang ketika itu Datuk Mufti Haji Ghazali
sebagai mufti Perak ketika itu telah mengeluarkan satu terbitan berkenaan tentang hujjah ataupun alasan kepada amalan-amalan zikir dan doa secara nyaring selepas sembahyang. Perbincangan kita pada pagi ini sebenarnya nak menolak pandangan yang menyatakan bahawa zikir yang dilakukan selepas sembahyang itu seperti mana yang kita lakukan adalah suatu bid'ah dalalah, suatu bid'ah yang sesat, sehingga sebahagian mereka yang menolak ataupun yang menyatakan bid'ah ini telah menyatakan hukum tidak boleh bersembahyang di belakang imam yang berzikir secara terang maupun deras. Perbincangan ini adalah bentuk ilmiah. Walaupun hadis ni pendek, saya cuba nak kupas walaupun tak boleh makan. Tak lagi ni boleh. Tapi yang ni boleh makan dah, insya-Allah. Di dalam perbincangan ulama, di antaranya di dalam terbitan itu dinyatakan bahawa apa yang telah kita lakukan ini bukan sekadar berlaku di Malaysia, bahkan berlaku di Mesir, juga wujud di Indonesia, di Thailand, dan di negara-negara Arab yang lain. Secara ringkasnya, ada dua pendapat ulama berkenaan dengan zikir ini. Sebelum saya nak teruskan perbincangan ini, di dalam kitab I'anatul Talibin yang saya bawa pagi ini, nanti saya akan baca sedikit daripada kitab ini yang telah pun kita bincang pada kuliah yang lepas. Di dalam kitab I'anatul Talibin, pengarang telah membuat satu komen tentang ada sebahagian masyarakat kita yang bersembahyang sunat sebelum menyelesaikan zikir dan doa. Kata beliau, mereka yang melakukan sembahyang kemudian barulah berzikir, ada dua pandangan ulama, adakah dia mendapat fadilah zikir. Dan fadilah zikir kita akan sebut. Fadilah zikir secara beramai-ramai ini lebih kurang ada 5 ataupun 6 kelebihan yang insya-Allah kita akan nyatakan nanti. Kalau saya tak beritahu kat saya berhutang. Ya, kena nak tahu kot saya kot tak ada nak abang. Nah, kenapa para ulama suruh kita berzikir dengan secara derah? Baik. Pandangan yang pertama dan pandangan yang lebih kuat di antara keduanya, seseorang ini telah dikatakan tidak mendapat fadilat zikir itu. Dan beliau telah memberi komen bahawa orang ini sepatutnya melaksanakan dahulu, menyelesaikan zikirnya dahulu, barulah melakukan sembahyang sunat. Tetapi apa yang kita lihat pada hari ini, ramai masyarakat kita yang lepas sembahyang tu, orang lelaki lah ni, orang perempuan saya tak bisa tengok. Orang lelaki lah kan. Tapi hari ni orang lelaki kita jarang pun tak tengok. Apalah.
Orang perempuan mungkin susah kot, dia nak bangun ada pakai kuntuk, telekung dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tetapi apa yang menduka citakan kita, kita tengok macam tu apa yang berlaku. Ya, tinggal tempat duduk, pergi sembahyang sunat dulu di belakang. Kemudian mungkin nak cari kipas angin kot. Betul lah ni mesti kena buat aircon, no? Duduk di mana pun rasa Allahu a'lam. Ya. Jadi komen para ulama ini bukan komen orang biasa. Macam kalau kita komen tu orang kata, aku tanya orang tu boleh je, tak ada masalah apa pun. Ya kan? Baik. Itu di antara dinyatakan, ya, komen para ulama berkenaan dengan sebahagian tingkah laku masyarakat yang tidak mahu berzikir bersama, ya, keluar sembahyang sunat dulu di belakang. Ya, baik. Baik. Ya. Betul. Nak jaga wudu, wallahu a'lam. Bagi saya, wallahu a'lam bissawab, sekiranya ada seorang dua yang lakukan benar ni, yang lain akan ikut. Orang lain tak tahu kenapa kita berbuat demikian. Sedangkan ambil wudu ni, banyak ambil wudu, Allahu Akbar, sampai Nabi jumpa dalam Isra' Mi'raj. Sebab kerana wudu saja jumpa dalam syurga. Amalan bagaimana wudu itu, setiap wudu mayang 2 rakaat. Setiap wudu mayang 2 rakaat. Setiap wudu mayang 2 rakaat. No? Baik. Kita tahulah ketika berwudu, segala kesalahan-kesalahan kita, ya, akan luruh ketika luruhnya meniti ayak daripada anggota wudu kita. Cuma dalam masalah ni, saya teringat kepada satu khutbah yang disampaikan oleh Tuanku Ni Aziz, Ni Abdul Aziz bin Ni'mat, Menteri Besar Kelantan. Ketika berkhutbah di satu masjid hari Jumaat, bercerita tentang Isra' Mi'raj. Apa yang diutarakan beliau sama dengan apa yang telah pernah saya utarakan dahulu. Apabila masyarakat kita hari ini mengambil wudu, tetapi pada waktu yang sama kita membuat pembadiran air. Saya nak keluar sikit daripada topik kita pada pagi ini jika diizinkan. Izin tak izin, bagi juga lah. Nak bagi izin daripada hati tu, apa Ustaz fikir lain pula dah, kan? Kita dalam bulan rahmat. Ini dalam bulan rahmat. Dalam hadis sebut awaluhu rahmat. Baik, kita nak cari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah majlis zikir. Ya, insya-Allah hadis itu kita akan baca nanti. Bagaimana majlis zikir adalah majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hasan dalam satu ceramah beliau, Syekh Hasan ni seorang ulama yang terkenal di Mesir hari ini, dengan kepetahan beliau menyampaikan ceramahnya hingga pernah
disenarai hitamkan, tidak dibenarkan berceramah oleh rejim Husni Mubarak. Syekh Hassan, seorang yang Masya Allah alim, dia kata dalam bulan Ramadan kita nak mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah orang yang melakukan perkara-perkara larangan Allah akan diberi rahmat Allah? Saya kata dalam bulan puasa. Baik, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan wuduk tadi. Apabila kita berwuduk dalam waktu yang sama kita melakukan pemaziran, kita tak rasa satu pemaziran ayak, sebab kita rasa ayak banyak, kan? Kemarin hujan, kita tak rasa. Nabi SAW disebut secupak, kan? Baik. Untuk menyelamatkan keadaan orang dulu buat kolak. Hari ini orang jijik dengan kolak. Nah, kata ayat orang nu lah, muka orang tu lah, dan sebagainya. Kan? Tak apalah hari-hari basuh dengan muka aku basuh lah. Macam orang perempuan lah lalu basuh muka ni pakai apa-apa pun cuci muka, tak tahulah, tahu tak kenal. Orang lelaki jarang. Ada kata tak jarang, saya kata. Bukan tak ada, ada. Baik, saya apa ada cuci muka di rumah. Itu dia contoh. Jarang kita baik. Ketika kita ambil wuduk, kita buka ayat, kita tengok pemazirannya. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, wala tubadzir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Adakah syaitan yang disebut sebagai rajim? Kata Allah, jangan membazir, kerana pembaziran itu saudara syaitan. Orang yang membazir itu saudara syaitan. Syaitan ni apa kita baca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa dia rajim ni? Tak apa yang direjam ni? Okay. Ya? Syaitan yang direjam, syaitan yang dilaknat. Okay? Apa maksud dilaknat? Iaitulah yang tak dapat rahmat Allah. Jadi kenapa kita dalam bulan Ramadan semestinya, dan insya-Allah akan berterusan, mau berkawan dengan syaitan yang akan mengeluarkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita main ni dalam rahmat Allah. Okey. Sekali lagi ni nak ambil wuduk, nak sembahyang ambil rahmat Allah. Sebelum tu kita buang rahmat daripada diri kita. Baik. Lepas sembahyang kita tak mau pula rahmat Allah tu. Okey. Kita pergi sembahyang dulu belakang apa semua, ni tak mau rahmat Allah. Insya-Allah kita akan bincang apakah dia kelebihan orang yang berzikir ramai-ramai, insya-Allah tadi. Baik. Sekali lagi sejarah ringkas ada dua pandangan. Ada satu pandangan menyatakan yang kita dengar hari ini golongan macam-macam boleh sebut zikir selepas sembahyang ni bid'ah, zikir ramai-ramai bid'ah, doa beramai-ramai bid'ah. Apabila seorang berdoa yang lain itu mengucap amin, itu bid'ah. Kita baca tadi bid'ah tadi ni. Dan bukan sekadar itu, salawat yang kita baca tadi adalah salawat yang menyemutukan Allah, syirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dengar? No? Yang kita baca ni apa kata? Bacaan menyemutukan Allah, syirik. Ni kita baca. Itu dia. Tak berani Dan saya sebut begini kerana kita duk amal, kita duk buat.
Bila kita dengar benda ni daripada mulut orang yang benci, dan ketika itu kita dapat mungkin menerima pandangannya, kita akan meletakkan kata paksi ini adalah tempat pelajaran sesat. Okay? Baik. Seorang tu abang dah ada seorang tu, kan? Abang kata ada satu parti ajaran sesat. Dia dekat-dekat juga lah kita ikut. Okay. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan dengar daripada saya cerita benda ni sesat, dan saya akan jawab, ya. Baik. Jadi itu baru-baru ni seorang main jumpa saya. Dia kata, Ustaz, betul tak sembahyang qabliyah ba'diyah ni bid'ah? Pula. Saya nak jawab macam itulah, susah juga nak jawab. Baik. Kita kena buat satu diskusi kan, mungkin macam mana nak jawab benda-benda persoalan macam ni. Baik. Begitu juga dengan apa yang berlaku dalam perbincangan kita hari ini berkenaan zikir yang dibaca secara nyaring. Baik. Pagi ini saya bawa satu kitab yang dikarang oleh ditahqiq oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Saya bawa supaya di dalam kitab ini, walaupun beliau menceritakan tentang akhlak di hadapan ni, di belakang dia ada cerita yang saya sebut sikit, baca sikit, hampa tak faham dia bilang. Masyru'iyyatu dzikri jahran munfaridan wa jama'atan. Dia. Baik. Zikir secara deras seorang dan secara ramai-ramai adalah suatu yang disyariatkan. Baik, mengikut syarak. Disebut dalam ni, dia kata ada dua pandangan ulama. Suatu pandangan yang menolak zikir secara beramai-ramai selepas sembahyang, dan satu pandangan lagi membolehkan. Dan mereka yang membolehkan ini telah membawa alasan sebanyak 48 alasan. Nampak ni? Bukan satu, bukan dua, 48 alasan, 48 dalil kalau bahasa Arabnya, ya, 48 hujjah. Yang mana di antara hujjah-hujjah ini menguatkan suatu dengan yang lain. Baik. Di antara ulama yang sependapat menyatakan bahawa zikir selepas sembahyang itu dibaca dengan deras, di antaranya Syekh Abdul Haq Ad-Dahlawi, ini di India. Begitu juga seorang yang amat kita kenali, ya, namanya, kenal nama je lah, iaitu Hafiz Al-Imam Suyuti rahmatullahi alaih. Al-Imam Suyuti rahmatullahi alaih, dia ada satu risalah, dia ada satu kitab yang semata-mata menyebut tentang ini, iaitu nama kitab dia Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri. Ya, keputusan pemikiran, dia kata, pada membincangkan, menyaringkan zikir. Menyaring al-jahru itu mana? Menyaringkan, pederah berzikir dengan zikir. Baik. Begitu juga Imam Al-Laknawi dalam kitabnya Sibahatul Fikri fil Jahri Bidzikri. Itu dia. Ini di antara dua kitab yang dinyatakan dalam ini. Baik. Beliau menyatakan di dalam ini
Abdul Haq Ad-Dahlawi dia buat satu lagi kitab bernama Tawsilul Murid ilal Murad bi bayani ahkamil ahzab wal awrad. Yang ni dalam bahasa Parsi. Ni saya terjemah terus. Baca Arab pun tak faham. Buat apa kan? Baik. Beliau mendatangkan beberapa hujah. Bawa man. Saya kenapa nak hari ini nak habaq, kalau kita bawa, kita datangkan hujah, orang yang tak terima pun dia terpaksa terima. Itulah itulah. Kita yang memang dah menjadi amalan kita akan lebih kukuh, dan kita akan daripada hari ini insya-Allah kaki kita seumpama paksi bukit. Kita akan bersama paksi sampai bila-bila insya-Allah. Agak kita lakukan dengan penuh keyakinan. Dulu kita buat ikut. Daripada taklid hari ini kepada ilmu. Kita tak mau dah taklid. Kebetulan hari ini hadis ni, kalau nak baca satu hadis lagi, hak pemimpin bulan puasa nak kata pula dah. Lepas raya lah tu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang ni cerita tanggungjawab pemimpin. Kan? Jenuh. Kan? Tanggungjawab pemimpin ni tuan-tuan, nak cerita sikit. Kan? Dan tanggungjawab rakyat kepada pemimpin bukan hari ni je. Tetapi jika kita lihat, kenal tak Syekh Daud Patani? Kenal nama pun. Syekh Daud Patani dia ada satu kitab yang ringkas dan kecil sahaja, yang disisipkan di dalam kitab Munyatul Musalli. Bisa mengaji kitab Munyatul Musalli? Ada ustaz mengajar sini kan kitab Munyatul Musalli? Baik, dalam kitab Munyatul Musalli itu dia ada tiga fasa lah kitab tu, buku tu. Fasa yang kedua berkenaan dengan pemerintahan. Dan fasa ini Syekh Daud Patani rahmatullahi alaihi karam, dengan sebab permohonan Tuan Raja Mizan Zainal Abidin, Raja Terengganu. Lalu beliau menulis buku berkenaan dengan tanggungjawab ini. InsyaAllah kita akan bincang yang ni pada kuliah akan datang, InsyaAllah. Hari ini kita nak cerita habaq ni. Kena habaq juga sikit-sikit supaya esok dia main. Habaq. Baik. Mana tadi? Baik. Daripada hadis-hadis yang diutarakan, di antaranya, jika kita perhatikan hadis di antara hujah yang dinyatakan, iaitulah hadis yang pertama, hadis yang kita belajar ni. Tapi usi dia lain sikit. Usi dia begini: kunna la na'rifu sirafan nasi minas salati fi ahdi Rasulillah illa bi dzikri jahra. Hadis riwayat Bukhari daripada Ibnu Abbas. Adalah kami, dia kata, tidak mengetahui sembahyang orang ramai itu dah habis di zaman Nabi, melainkan kami dengar zikir secara derah. Ini dia. Ini kata Ibnu Abbas buat report. Panggil report buat laporan, kata ini yang berlaku di zaman Nabi SAW. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, nak habaq kata zikir ni dinyaringkan, iaitulah para sahabat beserta Nabi SAW menyaringkan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan satu riwayat lain pula menyatakan zikir ini hendaklah dikhususkan pembacaannya selepas sembahyang subuh dan juga maghrib. Sebab itu sebahagian tempat kita
Orang baca yang ni lepas maghrib dengan lepas subuh saja. Kan? Tetapi di tempat saya belajar dulu di Pasir Tubuh saya dia baca semua sembahyang. Okey? Yang tu kena baca yang ni sekali lagi ni ada dalam ni. Okey? Baik. Hujah yang ketiga. Hujah yang ketiga iaitu hadis ini dinyatakan di dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ketika Muawiyah menulis surat menulis surat oleh Muawiyah kepada Mughirah bin Syu'bah. Dia kata, kamu tulis kepadaku, uktub li bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hang tulis kat aku, bahasa kita lah. Kamu tulis kepadaku suatu zikir yang kamu dengar. Dengar ni derah ke tak derah ke? Derah. Derah. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun nak derah tapi aku pun duduk luar. Nak pegang yang ni dia pun nak pegang. Tak apalah. Baik. Lalu Mughirah menjawab, dihantar kepada Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza qada as-salah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai habis. Dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir apabila dia menyelesaikan sembahyang. Dia, yakni Nabi selesai sembahyang, aku dengar. Sami'tu, dia kata aku dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baik. Baik, di dalam kitab ini dia bawa pula suatu hujah daripada pihak lawan. Dia kata bagaimana pula, adakah tidak bercanggah hadis ini dengan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kata Nabi, wahai manusia, kasihanilah kamu, kasihanilah ke atas diri-diri kamu. Sesungguhnya kamu tidaklah berdoa meminta kepada yang tuli dan yang tidak ada. Baik. Kelihatan daripada hadis ini, dan Nabi SAW suruh para sahabat jangan berdoa. Enggak, jangan berdoa. Dijawab pandangan daripada hadis ini, bukanlah hadis ini nak menyatakan Nabi tak suruh doa, sebab Nabi dah tundukkan. Tetapi Nabi SAW nak menyatakan bahawa di dalam zikir seseorang itu perlulah sederhana ke bacaan zikirnya. Al-i'tidal fi raf'is saut. I'tidal di mana? Sederhana ketika nak mengangkat suara. Jangan terlampau derah. No, jangan tak dengar apa. Jangan tak dengar apa. No. Tak dengar apa. Hak belakang dia caw. Hak derah sangat sekali ni, kita ni nyakit diri sendiri. Ni derah ni. Ni derah ni. Sekali lagi habis dia puasa dah agak lah yang ni. Saya di Mekah, di Madinah, saya tengok, kalau di Mekah, di Madinah ni bukan mereka tak ada duit, berlambak duit, tapi mereka sembahyang, mereka takkan pakai yang ni. Mereka takkan pakai yang ni. Di mana-mana masjid, di Masjidil Haram Makkah maupun Madinah, dia tak pakai yang ni. Ya? Dia buat macam tu guru saya di Pasir Tubuh dulu. Okay? Ni dia.
Nah, yang ni ada 3, di bawah tengah sat lagi ni ada 1, 2, gitu. Ada stand lah. Ada stand. Nah, habaq kata lain kali paksi pun ada stand juga. Okay, kacau lah sikit tapi kan senang. Barulah Sudais baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni kita bos ni nak derah macam Sudais, jenuh. Suara pergi ikut tu. Mic di bawah. Allah, kering tekak lah jawabnya. Kan, hampa yang ikut saja tak faham. Kita ni kan, kita jadi imam ni tak faham. Dan saya duk tengok kita mungkin kita kena undur ke belakang dalam hal ini. Ya. Kalau kita tengok dalam perbincangan ulama, sekiranya di sini ada cicak dekat situ, tak sah sembahyang, tak sah sembahyang. Yang kita dia mungkin tak duduk atas ni, tapi dekat situ tu kena. Biasalah tempat sembahyang kan. Tempat sembahyang tu siap buat mah tu. Dia bukan nampak nak cicak tapi mana ada tu siap nama pun tu. Ya. Letaklah sikit nama sedap sikit kan. Jangan kata siap lah, bubuh lah sikit pegawai pegawai apa kan. Bubuh dan pegawai sikit. Kan. Orang pekerja kilang biasa pun operator pengeluaran. Padahal congkiang tentu dah kan. Kena buh nama sedap sikit. Buh nama sedap sikit kan saja. Dan bila kita buh macam ni, dia mudah sikit kan, yang tu lah. Dia mudah kita nak jaga daripada kena najis dan sebagainya. Mungkin saya punya saranan ni kita nak undur ke belakang. Tetapi apa yang saya perhatikan, apa yang saya duk tengok, tak payah. Pegang sedap, senang nak bubuk mana. Dan apa yang saya perhatikan, sebab saya bukan sekadar di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, kadang-kadang saya pergi di masjid-masjid di keliling, kadang-kadang saya ziarah sana, tengok macam tu semua. Ya, barulah kita rasa, nah, disuruh kita derah, nanti kita tengok sebab apa disuruh kita derah, kan? Baik. Itu di antara hadisnya. Baik, ada lagi hadis, beberapa hadis juga disebut pada satu hadis Nabi SAW ketika Nabi berdoa secara nyaring. Hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Ketika para sahabat tengah sibuk menggali parit, ketika nak berlaku peperangan Khandaq, dalam keadaan Nabi tengok semua lapar. Ya, Nabi tengok dalam keadaan perut mereka itu kelihatan lapar. Lalu Nabi berdoa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ini dia. Nabi pun ada macam pantun juga doa. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan akhirat. Ya, jadi Nabi minta bagilah hidup yang baik di negeri akhirat. Itu maksudnya. Ampunilah bagi orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang menolong aku, wal muhajirah, dan orang-orang yang sama-sama berhijrah dari Makkah ke Madinah. Baik.
Jadi doa ini Nabi SAW sebut secara nyaring sehingga dijawab oleh para sahabat dengan suatu pantun yang lain. Apa dia jawab? Nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqaina abadan. Ano pantunnya? No, nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqaina abadan. Kamilah yang telah berjanji setia kepada Muhammad untuk berjihad selama mana kami masih hidup. Ma baqaina abadan, buat selama-lama ketika kami masih hidup. Oh, itu dia semangat Nabi tu kan? Apa jawab macam tu? Baik. Daripada beberapa hadis ini Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah telah memberi komen. Dia sebut dalam ni, la kalama fi wuqu'il jahri fil mahal makhsusah. Dia kata apa? Nak zikir, nak doa ni, dia kata kalau lihat di sini bukanlah ianya di tempat-tempat khusus. Tidak ada suatu penunjuk bahawa Nabi SAW berdoa di tempat-tempat yang khusus sahaja. Bahkan yumkinu dalilan ala thubutihi umuman, ianya menjadi dalil secara umum. Maknanya alasan kita boleh di tempat-tempat yang lain. Tuan-tuan rupanya rahmati Allah, saya belajar di Madinah. Ketika saya belajar di Madinah dulu, guru saya yang ajar, dia kata kita hanya boleh berdoa angkat tangan di mana Nabi berdoa angkat tangan. Ni hak kita buat tu. Ni saya nak abang biar dengar daripada saya. Okay? Kan? Jadi kalau dah tuan-tuan berdoa di tempat-tempat yang tak sepatutnya, dia kata Nabi berdoa tak angkat tangan, bid'ah lah tu, berdosa lah tu, masuk api neraka lah tu, bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Inilah ke peringkat yang tuan-tuan perempuan akan dengar. Mungkin tak usah dengar lagi, biar dengar daripada saya. Senang saya nak beritahu, mungkin ini yang perempuan tuan-tuan akan dengar. Sebab kita ni kaki belajar. Orang yang tak kaki mengaji, dia tak kisah benar tu, okay? Doa tak doa, dia tak kisah. Engkau nak angkat tangan, tak angkat tangan, dia pergi hebah, kan? Hak kita yang nak buat amal ibadah ni yang ambil kisah, kan? Kau tak betul, takut buat selama ni, Allah semua sia-sia. Okay? Tu keluarlah macam-macam. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah, dalalah, munkar, finnar, masuk api neraka orang baca Yasin malam Jumaat. Ini semua kita akan dengar. Baik, itu yang saya belajar dahulu. No? Jadi dia kata masa Nabi doa angkat tangan, boleh angkat tangan. Yang lain tak boleh angkat tangan. Itu. Sedangkan kita ambil umum hadis, nah, mana-mana doa yang seorang tu angkat tangan, maka Allah tidak akan mempersiakan permohonan dia. Allah akan perkenan permohonan dia. Ini maknanya antara hadis umum yang diterima pakai oleh ulama-ulama kita. Saya taklah menolak pandangan mereka, sebab pandangan mereka kerana berbeza dengan kita disebabkan dasar yang berbeza. Dasar berbeza, dia akan jadi macam tu. Nah, contohnya orang ni buat kuih lapis. Kawan ni main, dia buat merah dengan putih. Biasalah tu kuih lapis kan, merah dengan putih. Kawan ni main buat hijau dengan putih. Orang tu pula main biru dengan putih. Tu sebab asasnya berbeza, jadi timbul berbeza. Macam tu lah. Kau macam okay.
Mereka tak boleh qiyas dalam bab ibadat. Tak boleh qiyas dalam bab ibadat. Sebab itu mereka menyatakan bid'ah sembahyang sunat sebelum sembahyang Jumaat. Sebab Nabi tak buat. Tetapi kita amalan kita di Malaysia yang mengamalkan mazhab Imam Syafi'i, yang menerima qiyas dalam bab ibadah, kerana kita mengambil sembahyang zuhur itu ada qabliyah dan ba'diyahnya, maka sembahyang Jumaat itu juga ada qabliyah dan ba'diyahnya. Hingga sebahagian ulama menyatakan sebaik-baik qabliyah dan ba'diyah sembahyang Jumaat ialah 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat selepas. Macam tu. Banyak lagi kalau saya nak sebut contoh-contohnya. Baik. Contohnya kita nak buat ibadat untuk orang lain, dia hanya boleh buat untuk haji saja. Untuk haji. Kita nak buat hak lain, baca Quran ke hadiah ke, tak boleh kira. Yang tu tak Nabi benak haji aja dan sebagainya. Alhamdulillah saya belajar dua-dua aliran ini, jadi saya bolehlah sedikit ada ilmu membezakan di antara dua pandangan ini. Saya belajar di pondok dulu di Kelantan 8 tahun. Sebelum itu 2 tahun setengah di sini. Lebih kurang 10 tahun saya berada di pondok, lebih kurang 10 tahun lebih. Baik. Ngaji pondok tak ada paisa. Sampai orang kata hang ni nak jadi apa? Ada main kata hang ni mengaji sampai umur dah 20 lebih ni, bila nak menikah? Dan saya masuk universiti umur saya 23 tahun, nak masuk 24 tahun. Tua tak? Orang lah masuk universiti umur 18. Orang daripada 20. Saya lewat 5 tahun, 6 tahun. Kemudian saya belajar di Madinah 5 tahun. Jadi bagi saya, kita taklah mau menyalahkan mereka, disebabkan memang dah mereka punya, saya sebut tadi, asasnya berbeza. Pandangan daripada hukum, pengambilan hukum itu asasnya berbeza, maka timbullah perbezaan di hujungnya. Macam saya kata tadi lah, kan? Rumah yang sama kita tengok, rumah sama contohnya, tapi kawan ni cat lain, kawan ni cat lain, kita pergi lah. Contohnya bau-bau perumahan ni dia sama je semua, tapi pakat-pakat duduk, saat lagi rumah ni warna lain, saat lagi warna lain. Tak gitu lah. Sebab kesukaannya masing-masing. Balik saat lagi ni tengok baju masing-masing, warna apa hak banyak. Kawan ni suka warna coklat, coklat je hak paling banyak, hak lain pun tak. Macam tu lah, asasnya berbeza, kan? Baik. Baik. Itu berkenaan dengan doa ataupun zikir secara nyari. Sekarang kita nak bincang berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan himpunan ataupun himpunan orang yang berhimpun untuk berzikir. Hak tadi ini dia tak apa. Yang tadi hanya dengar Nabi baca secara derah. Tak apalah derah. Tak apalah, aku boleh terima. Hadis ni pun ada, hak kita baca tadi ada hadis. Ya? Dengar. Okay? Inna raf'as saut, sesungguhnya mengangkat suara. Derah tu ada di zaman Nabi SAW ketika berzikir. Ya? Baik. Hak himpun ramai-ramai ni buat macam mana? Baik. Hak himpun ramai-ramai ni, di antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Kata Nabi, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna hilaqal dzikri. Sesungguhnya bagi Allah itu malaikat yang ronda di jalan. Ronda. Yatufuna, tawaf.
Fil turuq, di jalan-jalan dia ronda